Saya nak abang benda penting, apa yang kita semua kena tahu, sebab kita kadang-kadang mungkin dah terlambat nak berubah. Tapi kita kena buat ni untuk anak cucu kita. Benda ni dah berlaku di negara barat, sedang berlaku di negara kita. Apa dia? Gula. Saya nak ajak semua kita boikot gula. Gula memang masalah. Tapi saya tahu ada segolongan yang kata doktor ni gila kot. Tak ada gula nak hidup macam mana. Allah Subhanahu Wa Taala lagi cakap pada kita, kita tak perlu gula. Gula ni ada dua jenis. Satu lagi gula yang kita duk makan yang manis ni, yang dibuat, bukan semua jadi. Gula kita nak makan ni bukan semua jadi. Gula ni diproses daripada tebu. Diproses. Maksudnya dia gula tebu. Gula ni berbahaya sebab gula yang kita duk beli ni ada dua komponen. Glukos yang kita perlu untuk tenaga, kita perlu untuk menghasilkan tenaga, kita nak kerja, nak jadi kuat. Dan 50% lagi adalah fruktos. Fruktos adalah gula buah. Tapi jangan salah sangka, saya bukan kata buah tak bagus. Tapi gula ni gula yang ada dalam buah. Fruktos. Fruktos ni masalah. Fruktos ni tak boleh diproses oleh badan. Glukos digunakan untuk menghasilkan tenaga. Fruktos dah. Tapi kita nak makan gula yang proses ni, 50 fruktos, 50 glukos. Glukos tak apa. Fruktos ni masalah. Okey? Tapi kita sendiri tahu bahawa glukos tak manis, tapi gula. Masuk dalam badan, dia jadi glukos. Kanji. Kanji bukanlah kanji kita dah buat masa Moreh tu. Kan? Apa? Lah ni orang panggil bubuk lambuk. Dulu orang kampung panggil kanji lah. Kanji ni apa-apa nasi, beras, tepung gandum, okey, tepung jagung, apa-apa yang bertepung ni, roti, semua ni kanji lah. Benda kanji ni Allah dah jadikan dah. Tak payah pergi tanya ahli sains, pergi tanya cikgu sekolah sains, depa pun boleh cerita. Benda kanji ni masuk dalam badan, dia pecah jadi glukos, jadi gula. Tak payah makan gula. Tapi sejak kita dari kecil kita duk makan gula, lah ni nak suruh kata jangan makan gula. Rumah saya gula tak ada, beli gula kilo tak ada, memang tak ada, saya tak mahu. Ada gula dalam paket. Pasal apa? Kadang-kadang ada setengah orang main tak boleh nak minum, kena ada gula. Tapi kadang-kadang isteri saya curi-curi lah, dia nak masak, kadang-kadang ada benda nak kena buah gula kan. Dia curi-curi ambil gula paket lah, bubuh sikit. Rokok dengan gula mana bahaya? Saya punya jawapan sama bahaya. Rokok, kanser, sakit jantung, angin ahmar, rosak paru-paru. Kan? Apa lagi? Ada lagi 2-3 lagi. Tapi yang penting kanser, paru-paru rosak, stroke, sakit jantung, sakit paru-paru. Gula. Semua yang rokok boleh buat, dia boleh buat. Sakit jantung, gula. Sakit paru-paru, boleh. Angin ahmar, boleh. Kanser, boleh. Gula adalah sumber makanan sel kanser. Sel kanser makanan dia apa? Gula. Kita bagi makan gula, dia merebak dengan cepat. Ada penyakit yang rokok tak boleh kacau, dia kacau. Yang kita dah jumpa. Gula boleh menyebabkan nyanyuk, Alzheimer's. Orang dah dapat bukti lah ni, gula boleh menyebabkan nyanyuk. Dan saya percaya, sebab saya mula tengok, kalau siapa-siapa yang dah berumur, kita kalau nak tengok orang nyanyuk dulu, orang nyanyuk umur 80 lah, 70 ke atas lah, 80 nyanyuk. Saya lah ni di hospital, umur 60-an, saya tengok nyanyuk. Heran kan? Taraf kesihatan semakin bagus, umur semakin panjang, tapi nyanyuk semakin awal. Cuba pergi tengok. Ada tak sahabat-sahabat kita ataupun adik-adik kita yang berumur dalam kurun 60-an lebih, tapi dah mula nyanyuk? Sebab gula. Dan gula boleh menyebab satu lagi penyakit yang rokok tak kacau. Hati. Kerosakan hati. Bermula dengan fatty liver. Hati yang berlemak. Hati berlemak bukan disebabkan oleh lemak. Hati berlemak disebabkan oleh gula yang berlebihan. Di negara barat, budak-budak yang masalah disebabkan oleh gula, apa dia? Kegemukan. Kencing manis pada umur belasan tahun. Kerosakan hati pada umur 30-an. Semua ni disebabkan oleh gula. Muslimin muslimat semua akan mungkin tanya kat saya, doktor, apa doktor dok merapu ni? Tok nenek kita dok makan gula berpuluh tahun dah. Saya nak tanya balik, tok nenek kita makan gula bila? Minum pagi,
Bangkit pagi, minum air, bancuh kopi, kuih kot ada gula sikit. No, mereka pergi bendang, nak pergi kerja jalan kaki, kayuh basikal, tak ada apa, gula tadi semua habis bakang. Kita lah ni, nak pergi kerja, kalau boleh, nak angkat motor tu dalam ofis. Tak mau jalan. Kita tak bakang. Satu, dua, gula, penggunaan gula semakin meningkat. Ayam yang ada gula. Saya ingat, masa saya kecil-kecil dulu, main, dahaga pergi minum air pek lah. Taklah air pek, ayam sejuk dalam peti ais tu. Tu hebat lah tu, boleh minum ayam tu. Lah ni, buka botol ya. Tak buka botol, tea life. Tak tea life, Starbucks, apa, ayam. Teh tarik dulu kena pergi beli kedai mamak. Lah ni singgah kedai tepi jalan kan. Kacau. Teh ais, kopi ais. Kita minum benda manis ni. Subhanallah. Benda yang saya tak pernah tengok. Saya dah jadi doktor dekat 30 tahun. Tahun ni saya tengok seorang tu adalah anak kepada sahabat. Umur 20 lebih kena serangan jantung. Sebab apa? Rokok tak hisap. 28 tahun kena serangan jantung. Saya ada seorang lagi muda, 26 tahun kena serangan jantung. Sebab apa? Pemakanan. Nombor satu, gula. Gula ni, dalam banyak makanan ada gula. So, kita pergi duk makan lagi gula. Tahu tak kita dalam sos, chili sos, tomato sos, ada gula. Doktor merapu chili sos pedas ada gula apa? Tak percaya, pergi tengok dekat botol chili sos. Satu lagi, taktik industri pemakanan. Dia tak bubuh gula. Dia tulis kat situ, corn syrup. Sirap jagung. Corn syrup ni apa? Gula. So, dalam pemakanan, chili sauce. Pergi KFC nak makan ayam, ceret, 3 kali ceret. Ceret. Sos. 3 ceret, 5 sudu gula, sudu teh. Doktor ham rapu, doktor ceret tu pun tak sampai 5 sudu. Sampai 5 sudu kecil. Tapi takkan gula banyak tu? Iyalah. Gula dia dah buat jadi cayang. Kita ambil gula 5 sudu, kita masak. Banyak mana? Sikit lah. Tapi sebab manisan gula tu menyebabkan ketagihan. So sekarang ni bukan ketagih dadah. Kita ketagih fruktos. Ketagih gula. Gula jahat. Allahu Akbar. Ada setengah-setengah orang dia kata doktor ni makanan. Dia kata jahat. Bukan. Gula ni bukan makanan. Gula ni diproses buat. Kita tak perlu. Dia bukan makanan. Gula ni adalah benda yang diproses. Kita nak makan manis, makan buah. Tadi saya kata fruktos, gula buah. Dia tak boleh diproses. Allah jadikan buah untuk makan, bukan untuk buat jus. Fruktos, kita buat jus. Jus tu masuk, semua fruktos dalam jus tu masuk dalam badan. Habis, masuk dalam badan. 100%. Kalau kita makan buah, fruktos yang diserap bukan 100%. Mungkin dalam 30-40% je. Sebab apa? Allah jadikan buah tu ada serat. Serat ni dah yang menghalang fruktos daripada diserap sepenuhnya oleh badan. Dia tak boleh serap sepenuhnya oleh badan, dia turun. Pergi kat usus. Tahu tak kita ada usus, usus kita ada kuman baik. Kuman untuk nak hadam makan. Kalau kuman ni tak ada dalam usus kita, ingat apa jadi kat kita? Dia tak jadi teh tu. Sebab dia tak hadam makanan tu. So kuman ni Allah jadikan kuman dalam usus ada kerja untuk kita. Dia nak kena makan. Apa makanan dia? Gula lah juga. So tak payahlah kita pulun gula tu semua kat kita, bagi kat dia. Dia nak makan. Sebab tu buah, fruktos yang kita tak serap turun ke bawah. Bakteria yang baik ni makan untuk dia terus hidup. Sebab dia nak berbakti kepada kita. Kita ni satu organisme Allah jadikan kita manusia ni, subhanallah, satu organisme yang ada macam-macam. Community, kita ada kuman dalam badan kita yang bertugas untuk kita. Dalam usus kita ada bakteria yang nak memecahkan makanan. Dia tak ada, jenuh kita. Okay? So, cerita balik pasal gula buah. Gula buah, biar dia dalam buah. Makan buah. Jangan buat jus. Makan buah sebab fiber, serat buah tu membantu mengurangkan penyerapan fruktos. Kita serap, kita dapat nikmat tu. Nikmat manis, nikmat sedap. Tapi bukan sampai tahap di mana 100% fruktos masuk dalam badan. Balik, kita pergi tengok. Buka kat internet, tengok. Kita baca, Allahu Akbar. Baru kita tahu apa yang gula boleh menyebabkan kepada kita. Kita ditipu, satu lagi,
Minuman kegemaran ramai dari saya kecil. Besar-besar ni tak minum dah lah. Minum untuk sihat dan kuat. Pembohong. Minum untuk penyakit. Milo adalah minuman yang memang dah dibubuh gula. Tapi kita ni hebat lagi, lagi sukat, kacau lagi, gula lagi. So, penyakit kita lah ni, ramai orang, masalah hati, sakit jantung, angin ahmar, darah tinggi, kencing manis, semua salahkan gula. Gula yang diproses. So, orang tanya saya, doktor, gula brown sugar macam mana? Gula perang. Gula juga. Gula proses juga. Gula perang tu buat dengan apa? Tebu juga. Dia grade dia lain. Gula nyok lah. Sama juga. Dia daripada manisan nyok pula. Tak payahlah nak makan gula. Buat apa? Tak perlu makan gula. Gula ni pasal manis. Tapi kalau kita dah biasa, kita tak perlu pun makan manis tu. Sebab mudarat. Tapi bukanlah saya haramkan gula. Kita kalau boleh makan gula macam tok nenek kita dulu. Minum air tu sekali tu lah ada gula, atau malam sekali, 2 kali. Habis. Cuba balik, esok kita start tengok. Kita punya gula. Start pagi, kuih, minuman. Pagi pukul 10, minuman. Gula lagi. Tengah hari ayak, gula lagi. Sirap ke apa, gula lagi. Petang, minum kopi pula, gula lagi. Silap-silap ada kuih lagi, gula lagi. So gula ni, gula. Ni saya tak campur lagi sos, biskut, gula. Biskut apa tak ada gula? Doktor, saya makan biskut tawang. Oh boy, confident dia. Doktor, saya memang biskut tawang. Saya tak makan biskut. Awak ingat biskut tawang tu tak ada gula? Nama dia biskut tawang. Mesti ada gula. Nah, so jangan dengar cakap saya. Cuba baca kesan gula kepada badan. Dan jangan percaya bahawa percakapan yang kata tak ada gula mati ya, tak ada tenaga. Allah SWT lagi pandai daripada kita. Dia makan nasi tu tok daripada gula. Dia pecah jadi gula. Tapi dalam badan lah. Cumanya tak rasa manis. Itu je lah. So, saya berhenti yang tu saja. Saya nak mesej ni dibawa. Sebab orang muda ni 28 kena serangan jantung. 26. Sebab pemakanan. Saya sokong dulu masa COVID, mereka kata kedai 24 jam semua tutup. Tak mau 24 jam. Kena tutup. Exco masa tu Dr. Afif mai tanya saya, doktor boleh tak sokong kalau kita nak buat Kerajaan Negeri Pulau Pinang nak tutup kedai makan lepas pada pukul 10 malam. Terus saya kata saya setuju. Pasal apa? Kita duk melantak tengah-tengah malam. Cukup tak bagus. Makan. Sebab ini menyebabkan penyakit. Kita adalah apa yang kita makan. Ni sehari lepas ceramah dia nak bagi saya makan. Saya abang lah, saya tak mau.